Okey. Terputus tadi, ada orang call saya terus terputus ya. Okey. Siaran ke tidak? Okey. Okey, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon kemaafan berlaku tadi ada orang telefon apa semua, terputus kita punya pengajian. Jadi kita masuk semula kepada majlis kita insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pula yang apa? Yang call saya tadi mohon kemaafan, putus terus Boleh kot Ustaz Muhdi boleh tolong tulis tak di bahagian komen untuk masuk dalam link yang baru ni. Mungkin sahabat-sahabat kita yang ikut dia masih menunggu ataupun saya pun buat boleh insya-Allah. Kejap putus tadi Okey. Mohon kemaafan tadi kita terputus. Jadi kita mula semula insya-Allah azza wajalla. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan majlis kita insya-Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pada perbahasan berkenaan dengan hadis baginda Nabi alaihi salatu wasallam, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam telah memberikan satu kenyataan bersifat wahyu. Apa kesan sekiranya satu masyarakat sudah meninggalkan perbuatan yang dituntut, iaitu mencegah kemungkaran dan menyuruh kepada kebaikan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la ta'murunna bil ma'ruf. Benar-benar hendaklah kamu benar-benar menyuruh kepada kebaikan dan sungguh-sungguhlah kamu untuk mencegah daripada kemungkaran. Lam mutakkid sini, la ta'murunna. Di sini ada dua takkid, lam dan juga nun yang kalau kita tengok dalam hadis Nabi. Maksudnya Nabi kata, seakan-akan Nabi nak sebut bersungguh-sungguhlah kamu dengan sebenar-benarnya untuk menyuruh manusia melakukan kebaikan, dan bersungguh-sungguhlah kamu semua untuk mencegah manusia daripada kemungkaran. Atau Nabi kata, kalau kamu tak nak buat juga, kamu tak nak suruh kepada kebaikan, kamu tak nak cegah kepada kemungkaran, yang akan berlaku apa dia? Atau kalau kamu tak terima itu, natijahnya adalah la yushikanallah, hampir-hampir sudah dekat untuk Allah membangkitkan kepada kamu akan satu azab daripada sisinya, daripada Allah Azza wa Jal. Kemudian kamu mula untuk memohon kepada Allah Azza wa Jal, fala yastajibu lakum. Lalu akhirnya Allah tidak pula mendengar, tidak mendengar ataupun tidak menjawab apa yang kamu inginkan. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada hadis ini tahulah kita bahawa di antara tanda Allah Taala murka kepada satu kaum adalah apabila mereka meninggalkan perbuatan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, akhirnya mereka akan diberikan azab, diberikan balasan oleh Allah. Kemudian apabila mereka memohon kepada Allah agar Allah mengangkat bala tersebut, mereka tidak pula diendahkan ataupun tidak pula diterima doa mereka oleh Allah Azza wa Jal. Hadis ini kata Syekh Abdullah Al-Ghumari telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, dan hadis ini telah dianggap oleh Al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu taala anhu sebagai hadis hasan, sebagai hadis hasan.
Jadi kalau kita tengok para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah seseorang itu tidak melakukan perintah ini, iaitu amar ma'ruf nahi munkar, selain daripada musibah kepada masyarakat itu sendiri, masyarakat akan rosak. Dalam masa yang sama, Allah Azza wa Jal akan menurunkan pula azab kepada mereka, dan tanda Allah tanda Allah murka kepada mereka. Mereka akan doa-doa mereka tidak akan didengar oleh Allah Azza wa Jal. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, oleh kerana contoh pada hari ini kita ditimpa dengan corona, adakah ini tanda Allah murka kepada kita? Moga-moga Allah mampukan segala dosa kita. Dan kalau kita tengok di Malaysia, kemungkaran yang berlaku masih ada para asatiza, orang-orang alim, orang-orang salih menegur. Pun begitu, maknanya kalaulah sampai satu tahap semua yang melakukan kemungkaran sudah tidak lagi ditegur, ketika itu yang berlaku adalah saya terus pakai kejap tak amat datang. Call tadi tengah live. Okey, sorry. Jadi kalaulah masyarakat sudah meninggalkan perbuatan yang dituntut ini, kesan dia adalah Allah Azza wa Jal akan menurunkan azab dalam masa yang sama. Apabila doa ditujukan kepada Allah oleh manusia, doa tersebut sudah tidak lagi diterima oleh Allah Azza wa Jal. Saya mengharapkan moga-moga apa yang berlaku pada hari ini dari segi wabak penyakit, moga-moga ia bukan satu kemurkaan Allah kepada kita. Moga-moga ia satu ujian yang Allah ingin melihat kesabaran kita. Allahumma amin. Kerana kalau di Malaysia sebagai contoh, kalau kita lihat masih ada masyarakat yang bertanggungjawab menegur manusia apabila mereka tersasar daripada kebaikan. Apabila mereka melakukan kejahatan, masih ada manusia yang menegurnya. Sebab kalau ikut dalam hadis, kalaulah sampai tidak ada orang yang menegur kemungkaran tersebut, maka ia akan membawa satu azab yang menyeluruh, wali'ayazubillahi min zalik. Kemudian Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullahu azza wa jal mendatangkan apakah cara yang perlu dilakukan oleh kita yang ingin menegur sikap sebagai manusia yang terbabit dalam perbuatan-perbuatan mungkar. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wa yanbaghi an yakuna al-amiru bil ma'rufi layyinal kalam hasanal ibarah yatajannabu al-lafzata al-jarihata wal kalimata an-nabiyah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza amara ahadukum bil ma'ruf falyakun amruhu dhalika bil ma'ruf liyakuna kalamuhu mu'assiran maqbula wa yunkirul munkaral muttafaqa ala hurmatih aw allazi tahaqqaqat mafsadatuhu kal khamri wal maisir bi jami'i anwa'ihi amma makhtalafa fihi al ulama'u bit tahlil wat tahrim wa lam takun lahu mafsadatun muhaqqaqatun fala yanha anhu. Jadi dalam kenyataan ini Syekh Abdullah Al-Ghumari mendatangkan beberapa tata cara yang perlu dilakukan oleh seseorang sebelum ia menegur manusia yang melakukan sesuatu perbuatan mungkar. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, hendaklah orang yang menyuruh manusia kepada kebaikan, dan maksud beliau begitu juga orang yang melarang manusia daripada melakukan perbuatan mungkar, hendaklah orang yang menyuruh itu sendiri adalah layyinal kalam, seorang yang ucapannya adalah lembut, lembut ucapan. Sebab tujuan amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah ingin mengajak manusia mengubah daripada satu sikap yang tidak baik kepada sikap yang baik. Maksudnya tujuan menegur perbuatan mungkar dan mengajak manusia kepada kebaikan bukan tujuannya untuk melepaskan kemarahan. Sebaliknya tujuannya adalah untuk mengambil manusia ataupun individu yang tersasar tersebut, ingin diambil dan diletakkan di tempat yang terbaik. Maknanya tujuan amar ma'ruf nahi mungkar adalah ingin mengubah manusia. Bila kita mahu mengubah manusia, tujuan kita adalah ingin mengubah dia daripada satu benda yang tidak baik kepada yang baik, maka semestinya kita perlu mengambil sebab yang membawa kepada perubahan.
Secara adatnya kalau seseorang melakukan perbuatan yang tidak elok lalu ditegur dengan cara yang kasar, maka orang tersebut tidak akan berubah. Bahkan yang berlaku dia akan sakit hati, marah kepada orang yang menyuruh, kepada orang yang menegur. Maknanya ia tidak akan menyelesaikan masalah yang berlaku. Bahkan yang berlaku akan berlaku pula sikap yang tidak baik antara yang menyuruh dan juga yang disuruh. Maka dengan sebab itu Syekh Abdullah sebut, hendaklah yang menegur tu sendiri dia hendaklah lainal kalam, menegur dengan penuh baik, dengan bahasa yang baik. Hasanal ibarah, dia hendaklah memilih ayat yang begitu bagus. Maksudnya dia tak cakap sembrono, dia tak maki orang tu, dia tak sebut ucapan yang menyebabkan orang itu makin sakit hati dengan dia. Bahkan ketika nak memilih kalimah pun, dia hendaklah memilih dengan begitu berhati-hati supaya natijah yang diinginkan akan terhasil, iaitu orang tersebut dapat berubah daripada perbuatan mungkar kepada perbuatan yang diridai oleh Allah Azza wa Jal. Yatajannabul lafzatal jarihata wal kalimatan nabiyata, yang menyuruh kepada kebaikan ataupun yang ingin mencegah seseorang daripada perbuatan mungkar tersebut, dia hendaklah mengelakkan diri daripada menggunakan lafaz-lafaz yang jarihah, lafaz-lafaz yang mencederakan hati orang yang ingin ditegur. Maknanya sebab tujuan ni kita bukan nak lepas marah. Kadang-kadang setengah orang dia tegur orang buat mungkar, dia cara dia macam tegur lah, tapi sebenarnya bukan tujuannya ingin menegur, tujuannya ingin melepaskan kemarahan. Dia kata, apa kau ni buat benda tak elok, kau ni tak takut Tuhan ke? Jauh di hati dia bukan nak orang tu berubah, tapi dia nak ada peluang untuk maki orang tu dengan menggunakan lafaz yang kasar, tetapi berselindung di sebalik kenyataan kononnya dia mahu mencegah kemungkaran. Sedangkan kemungkaran itu secara adatnya tidak akan berjaya diubah melainkan dengan satu gaya bahasa yang baik. Sebab itu Syekh Abdullah menyatakan hendaklah seorang yang ingin menegur menggunakan lafaz yang tidak menyakiti, tidak mencederakan orang yang melakukan kemungkaran. Dan dia juga hendaklah mengelakkan diri daripada al-kalimah an-nabiyah, sebarang kalimah yang buruk, sebarang kalimah yang menyebabkan orang yang ingin ditegur lari pula daripada orang yang menegur. Okey, apa buktinya? Nabi SAW bersabda, "Iza amara ahadukum bil ma'ruf falyakun amruhu zalika bil ma'ruf." Sadaqal Habib sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di kalangan kamu semua mahu menyuruh manusia kepada perbuatan yang baik, hendaklah suruhan dia tersebut juga dengan cara yang baik. Maksudnya dia nak menyuruh orang supaya melakukan perbuatan baik, hendaklah suruhan dia tersebut juga dengan cara yang baik. Inilah yang ditafsirkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari, iaitu suruhan tersebut menggunakan lafaz-lafaz yang indah, lafaz-lafaz yang lembut, tidak menggunakan lafaz-lafaz yang kasar. Kerana secara adatnya kalau ditegur secara kasar, maka orang itu tidak akan dapat untuk berubah secara adatnya, bahkan menimbulkan lagi kebencian di antara yang disuruh kepada yang menyuruh. Sebab apa ucapan-ucapan yang tidak elok ni hendaklah dielakkan. Bahkan yang sepatutnya dipilih adalah bahasa-bahasa yang bagus. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, liyakuna kalamuhu mu'assiran maqbula, supaya ucapan orang yang ingin menyuruh kepada kebaikan, ingin mencegah kemungkaran tersebut, supaya ucapannya dapat memberi kesan kepada orang yang disuruh dan dapat diterima oleh orang tersebut. Okey, jadi kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, sebagai contoh antara kesilapan yang berlaku adalah kadang-kadang kita menegur kesilapan seseorang secara orang kata apa, di hadapan orang ramai. Kita menegur kesilapan seseorang di hadapan orang ramai. Kata Syekh Yusri bin Rushdi, sebagai contoh, kalaulah kata Syekh Yusri, katakan kalaulah anakku melakukan kesilapan di rumah, anakku melakukan satu perbuatan yang tidak baik, lalu kata Syekh Yusri, akhirnya pada hari Jumaat aku pun naik di atas mimbar dan anakku juga berada di masjid ketika itu. Lalu aku menegur kesilapan anakku di atas mimbar. Aku sebut anakku, kau ni buat begini, ini satu perbuatan yang haram, bagian. Ditegur di hadapan orang ramai.
Sedangkan memang anak tu melakukan kesilapan. Lalu kata Syekh Husri, agak-agak adakah anakku akan mendengar ucapanku dan dapat menurut perintahku? Kata Syekh Husri, bahkan yang berlaku, dia akan membenci si ayah yang menegur di hadapan orang ramai tadi di atas mimbar. Jadi kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, antara kesilapan yang berlaku juga di kalangan sebahagian orang yang menyampaikan khutbah adalah mereka menegur kesilapan pemerintah di atas mimbar. Kerana apabila dia menegur kesilapan pemerintah di atas mimbar, dalam keadaan orang yang ditegur tidak ada. Orang yang ditegur tidak ada. Maksudnya dia ingin menegur, katakan satu orang pemimpin melakukan kesilapan. Dia tegur di atas mimbar. Yang ditegur tidak ada ketika itu. Bahkan dia tegur secara umum. Apa yang berlaku menyebabkan orang ramai akan benci kepada pemerintah tersebut. Dalam masa yang sama, pemerintah tersebut pun, kalaulah teguran itu akhirnya sampai ke telinganya, akan menyebabkan dia juga merasa malu dan marah kepada orang yang menegur, kerana menegur dengan cara yang tidak betul. Sebab tu kata Syekh Husri bin Rushdi, ucapan Nabi SAW, sewaktu Nabi menyatakan di antara jihad yang besar, kalimatu haqqin inda sultanin jairin, ucapan yang benar di hadapan pemerintah yang zalim. Kata Fadilatul Syekh Husri, itu bukan bermaksud kita menegur kesilapan pemerintah di atas mimbar, di hadapan orang ramai. Sebaliknya yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah kita berada di hadapan pemerintah tersebut, berada betul-betul bersama dengan dia, lalu kita menyampaikan kebenaran walaupun ia pahit, walaupun akhirnya membawa kepada si pemerintah membunuh orang yang menegur tersebut. Maka inilah yang dimaksudkan dengan kalimatu haqq inda sultan jair. Ucapan yang benar di hadapan. Inda disebut di sisi. Kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Ucapan yang benar di sisi pemerintah yang zalim. Maka orang yang boleh menegur seorang pemerintah, dia bertemu dengan si pemerintah, lalu dia menyampaikan suara hatinya secara baik, lalu akhirnya si pemerintah tadi murka dan membunuh orang tersebut. Orang ini telah mendapat satu jihad, satu pahala yang sangat besar, dan dia dianggap sebagai orang yang mati syahid. Namun kata Fadilatul Syekh Husri, adapun kita naik di atas mimbar, tegur kesilapan orang ramai ataupun tegur kesilapan pemerintah, sedangkan yang ditegur tidak ada, itu sebenarnya tersasar daripada apa yang dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Fadilatul Syekh Abdullah Al-Ghumari mendatangkan lagi beberapa pembahasan, iaitu antara perkara yang perlu diambil berat oleh orang yang ingin menegur satu kesilapan yang dilakukan adalah wa yunkirul munkaral muttafaqa ala hurmatih. Orang yang ingin menegur satu kemungkaran, dia hendaklah memastikan perbuatan mungkar yang ingin ditegurnya itu adalah merupakan perbuatan mungkar yang telah disepakati oleh para ulama seluruhnya bahawa ia adalah satu perbuatan maksiat. Di maknanya orang yang ingin menegur satu perbuatan mungkar, dia juga perlu ada ilmu. Maknanya tugas menegur satu perbuatan mungkar adalah tugas orang yang berilmu. Adapun mereka yang tidak mendalami ilmu Islam ataupun mungkin hanya mengetahui satu masalah fiqh secara mazhab yang satu. Contoh macam kita di Malaysia, kita bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Lalu dalam mazhab Imam Syafi'i ada perbuatan-perbuatan yang difahami oleh Imam Syafi'i bahawa ia adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang mungkar. Namun, bolehkah kita menegur seseorang yang melakukan perbuatan mungkar tersebut kerana ia adalah perbuatan yang haram dalam mazhab Imam Syafi'i? Maka orang yang ingin menegur, dia kena memastikan adakah seluruh para ulama berpendapat bahawa perbuatan mungkar itu adalah perbuatan mungkar. Sekiranya perbuatan itu berlaku percanggahan pandangan para ulama, ada yang kata dia bukan perbuatan mungkar, ada yang kata ia adalah satu perbuatan mungkar. Lalu kalau seseorang itu mendapati ada orang melakukan perbuatan mungkar tersebut yang berlaku perbezaan pandangan di sisi para ulama, kalau dia tegur, dia sudah melakukan satu kesilapan. Kerana syarat untuk menegur satu kemungkaran, hendaklah perbuatan mungkar itu perbuatan yang telah disepakati seluruhnya oleh para ulama bahawa ia memang benar-benar perbuatan yang haram, atau allazi tahaqqaqat mafsadatuhu, atau perbuatan itu berlaku perbezaan pandangan para ulama tetapi akhirnya sudah diyakini memang sekiranya perbuatan itu dilakukan akan membawa kepada
mafsadah, membawa kepada mudarat, membawa kepada kerosakan. Okey, jadi kadang-kadang ada perbahasan khilaf di kalangan para ulama. Namun akhirnya disebabkan masyarakat rosak, katakan, sekiranya dibuka ruang, perbahasan itu boleh membawa kepada kerosakan. Maka ketika itu, walaupun pada asalnya perbuatan itu berlaku khilaf di kalangan para ulama, boleh kita menegurnya, kerana sekiranya perbuatan itu tidak ditegur, ia pasti membawa kepada kerosakan. Jadi perbuatan mungkar yang ingin ditegur ada dua syarat. Syarat yang pertama, hendaklah perbuatan itu disepakati oleh para ulama bahawa ia memang perbuatan mungkar. Dan kalau berlaku khilaf, tidak boleh ditegur. Pun begitu, kalaulah masalah itu berlaku khilaf di kalangan para ulama, cuma setelah dikaji, sekiranya perbuatan itu dilakukan walaupun ia halal di sisi sebahagian para ulama, sekiranya dilakukan membawa kepada kemudaratan bagi masyarakat ketika itu, maka ketika itu hendaklah perbuatan itu ditegur, kerana ianya memang pasti membawa kepada kemudaratan. Okey, lalu Syekh Abdullah Al-Ghumari mendatangkan beberapa contoh perbuatan-perbuatan mungkar yang disepakati oleh para ulama. Kal khamri wal maisir bi jami'i anwa'ihi. Contohnya arak, contohnya judi dalam apa saja bentuk judi sekalipun. Yang ni memang semua para ulama sepakat bahawa arak dan judi memang diharamkan oleh syariat. Jadi maknanya orang yang ingin menegur, dia juga hendaklah mempunyai ilmu pengetahuan, supaya dia tidak menegur satu perbuatan yang rupa-rupanya tidak haram di sisi sebahagian para ulama yang lain. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari lagi, amma makhtalafa fihi al-ulama'u bit-tahlili wat-tahrim wa lam takun lahu mafsadatun muhaqqaqatun fala yanha anhu. Adapun sebarang masalah, sebarang perbuatan yang berlaku perbezaan pandangan di kalangan para ulama, adakah ianya halal ataupun haram? Ada sebagian ulama kata halal, ada ulama kata haram. Okey, contoh, tapi saya buat contoh ni bukan untuk diamalkan. Contohnya seperti anjing, contohnya seperti anjing. Dalam mazhab Imam Syafi'i, makan anjing adalah haram. Makan anjing adalah haram. Namun dalam mazhab Imam Malik, makan anjing adalah makruh. Okey, mungkin kita jarang dengar tapi saya sebut ni bukan dengan tujuan selepas ni kita kata benda khilaf jom kita lakukan. Bukan itu maksud saya, tapi saya nak buat satu contoh. Bagaimana masalah ini seakan-akan kita di kalangan orang Malaysia yang bermazhab Syafi'i tak boleh terima orang makan anjing. Katakan ada satu orang baru masuk Islam, dan dia sebelum masuk Islam memang terkenal sebagai orang yang makan daging anjing. Memang kegemarannya makan daging anjing. Jadi akhirnya dia masuk Islam dan dia terus dengan sikapnya makan anjing. Baik, apa sikap saya? Apa sikap saya sebagai orang yang belajar? Bagaimana sikap saya? Bagaimana sikap saya untuk melakukan tindakan kepada orang yang baru masuk Islam dan dia makan anjing? Jadi setelah kita meneliti perbahasan ini, makan anjing adalah satu perbuatan haram, benda mungkar. Tapi di sisi para ulama seluruhnya, tidak. Dia hanya merupakan perbuatan haram di sisi jumhur para ulama. Di sisi mazhab Imam Syafi'i contohnya. Namun di sisi Imam Malik, makruh makan anjing. Jadi apabila saya tahu perkara ini adalah satu perkara yang tidak haram di sisi seluruh para ulama, maka atas dasar menyuruh perbuatan yang ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar memerlukan syarat, iaitu perbuatan yang mungkar mestilah disepakati oleh para ulama seluruhnya, maka tak betul kalau saya tegur orang tadi. Cuma kalau saya nak bagi nasihat boleh. Saya kata kalau tuan dapat elakkan itu lagi bagus. Tapi kalau tuan nak teruskan makan, ia seserah pada tuan. Ia kena tegur begitu. Kalau kita nak tegur dia, sebenarnya dalam masalah ini ada ulama kata boleh makan, ada ulama kata tak boleh makan. Lagi baik kalau tuan tinggalkan terus. Itu atas dasar nasihat, bukan atas dasar menegur kemungkaran. Tapi kalau kita kata apa ni, kamu buat benda haram, berdosa apa semua, itu kita sudah tersilap dari segi metod ataupun cara menegur kemungkaran, kerana perbuatan makan daging anjing tidaklah menjadi satu perbuatan haram di sisi seluruh para ulama. Jadi di sini pentingnya ilmu. Bukan maksud lepas ni jom kita makan sate anjing, bukan itu maksud saya. Sebab ada satu lagi kaedah disebut oleh para ulama, al-khuruju minal khilafi mustahabbun.
keluar daripada perkhilafan para ulama, itu adalah satu perbuatan yang disunatkan, yang dituntut. Okey, contoh lagi, Al-Fadhil Ustaz Muhdi kita sebut Al-Jambari Hasyaratul Bahr. Di komen boleh sebut apa nama gambari, apa cakap Melayu gambari? Udang. Udang adalah apa namanya ulat ataupun dianggap hasyarat, dianggap sebagai hasyaratul bah. Apa cakap Melayu cakap hasyarat? Serangga, serangga laut. Serangga laut, rumpai macam apa? Hasyarat bukan hasyarat, bukan daun-daun. Hasyarat merujuk macam lipas, macam semut. Serangga lah kalau bahasa Melayu kita, serangga. Jadi dalam mazhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man, daging gambari, udang, ketam dan sebagainya, lobster, ini semua dianggap sebagai serangga laut. Lalu kata mazhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man, sebagaimana serangga di daratan haram dimakan, kita tak boleh makan lipas, kita tak boleh makan kalajengking, kita tak boleh makan semut, maka seperti itu jugalah serangga yang berada di lautan, menggunakan konsep qiyas. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, bahkan dalam jumhur para ulama, udang bukanlah satu perbuatan, bukanlah satu makanan yang haram. Jadi kalaulah contoh saya makan udang, lalu satu orang yang bermazhab Hanafi marah saya, apa ni buat benda haram? Jadi orang tu telah tersilap kerana dia menegur saya dengan satu perbuatan yang rupanya haram di sisi mazhab Imam Abu Hanifah, tapi bukanlah haram di sisi seluruh para ulama yang lain. Okey. Namun kalaulah satu orang dia kata oleh kerana mazhab Imam Abu Hanifah kata makan udang haram, jadi saya tak nak makan udang. Walaupun dalam mazhab Syafi'i kata halal, tapi saya tak nak makan udang atas dasar mengambil konsep al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada percanggahan pandangan para ulama itu adalah satu perbuatan sunat, maka itu ahlan wa sahlan. Saya sendiri pernah beberapa keadaan orang jemput saya makan udang besar, udang galah. Saya tengok udang galah tu ketika itu dia punya besar dia, saya nampak macam betul-betul saya teringat lipas. Lalu saya tak lepas nak makan, saya tak boleh nak makan udang besar tu, saya jadi geli. Orang tu punyalah bersungguh nak jamu kita udang galah mahir tu. Dia kata, "Ustaz makan Ustaz." Saya kata, "Saya tak biasa makan udang besar. Jadi saya rasa tak biasa. Jadi saya makan yang lain lah." Sebab kebetulan masa tu saya geli semua. Saya teringat, saya tengok dia punya dia punya sungut dia apa semua, saya teringat lipas. Kebetulan. Jadi subhanallah, dalam bab tu punya saya peribadi saya agak dekat dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Kebetulan secara nalurinya saya dalam bab-bab tu agak cenderung kepada mazhab Imam Hanifah. Lepas tu kalau tuan-tuan jamu saya lobster ke apa, memang saya tak lepas makan. Tapi kalau udang taklah besar sangat, okey saya boleh makan lagi. Tapi kalau terlalu besar saya tak lepas lagi. Rupa-rupanya memang ada mazhab pada ulama yang mengatakan makan udang adalah haram. Dan ada satu kisah lucu yang berlaku kepada Fadilatul Syekh Syekh Jamal bin Faruq Ad-Daqa Al-Hasani, guru kami dalam ilmu akidah Asy'ariyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini cerita ni disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Nazrul Nasir. Syekh Nazrul kita pernah ceritakan kisah ini. Beliau bawa Syekh Jamal Faruq pergi ke seafood, makan seafood lah. Lalu ingatkan Syekh nak makan ikan tu, Syekh pun makan udang macam kita makan juga. Dalam masa sama Syekh bermazhab Hanafi. Lalu kata Ustaz Nazrul kepada Syekh Jamal Faruq Ad-Daqa Al-Hasani, "Wahai Syekh, bukankah dalam mazhab Imam Abu Hanifah tak boleh makan udang?" Lalu kata Syekh Jamal Faruq, "Saya sekarang bermazhab Syafi'i." Saya sekarang bermazhab Syafi'i. Lalu Syekh pun terus makan. Syekh Ustaz Nazrul kata, "Kami pakat gelak belakang lah." Maknanya di situ maksud dia apa? Masalah khilaf para ulama itu adalah satu rahmat. Maksudnya kalau kita melihat satu orang melakukan perbuatan mungkar dalam satu mazhab tapi tidak dalam mazhab yang lain, maka tidak boleh kita menegurnya. Betul kata Syekh Abdullah Al-Umari, adapun perkara-perkara yang berlaku percanggahan pandangan di kalangan para ulama dari sudut halal dan haram, dalam masa yang sama tidak pula membawa kepada mafsadah. Okey, sebagai contoh ada masalah khilaf tetapi berlaku mafsadah yang tergambar di pandangan mata saya sekarang, iaitu dari sudut Allahumma salli ala sayyidina Nabi, wanita yang mengahwinkan dirinya sendiri. Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, yang mengahwinkan seseorang wanita adalah walinya.
Dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan Nu'man, yang mengahwinkan wanita adalah dirinya sendiri. Jadi wanita boleh mengahwinkan dirinya sendiri. Maksudnya dia jumpa dengan satu orang lelaki yang dia minat, dia kata saya nak kahwin dengan kamu, saya kahwinkan diri saya kepada kamu. Lelaki tu kata saya terima dan sebagainya. Maka dalam mazhab Imam Abu Hanifah sah dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh mazhab Imam Abu Hanifah lah. Tapi secara dasarnya tidak maknanya perlu kepada wali, tidak perlu kepada wali dari sudut perkahwinan itu sendiri. Jadi kalau kita tengok di Malaysia ataupun dalam realiti masyarakat hari ini, kalau kita berpegang dengan mazhab Imam Abu Hanifah dalam isu ini, dia boleh membawa kepada kerosakan. Maknanya wanita yang dia tak tahu tentang bagaimana suasana hidup dia pula tak ada pengalaman. Mungkin dia minat satu orang lelaki, dia kata lelaki tu kata saya ingin berkahwin dengan kamu. Ataupun wanita tu kata saya kahwinkan diri saya kepada kamu. Lelaki tu kata saya terima nikahnya. Jadi perkahwinan tu Jadi adakah ini yang kita nak pegang di Malaysia, walaupun mazhab itu adalah mazhab yang benar di sisi mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi kalau kita tengok berlaku khilaf, tetapi mafsadahnya akan berlaku. Satu ketika dahulu mungkin sesuai di sebahagian tempat, namun melihat realiti Malaysia, kalau berpegang dengan mazhab itu, dia akan membawa kepada kerosakan, membawa kepada kehancuran rumah tangga dan sebagainya. Maka yang ni juga perlu boleh ditegur. Yang ini juga boleh ditegur, dianggap sebagai satu perbuatan mungkar walaupun berlaku khilaf di kalangan para ulama. Okey, dan dalam masa yang sama, kalau di Malaysia dia sudah menjadi undang-undang, tidak boleh kita berkahwin melainkan mesti mengikut apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang mahkamah syariah. Maka apabila sudah diangkat sebagai undang-undang, walaupun berlaku khilaf, sudah tidak lagi kita boleh berpegang dengan masalah khilaf tersebut. Okey, baru-baru ni timbul satu isu, iaitu isu yang terbaru ni bila dibuat PKPB dan juga PKP. Allahumma salli ala sayyidina Rasulullah. Saya terbaca secara kasar tapi saya tak halusi lagi, iaitu solat Jumaat hanya boleh 30 orang. Sedangkan dalam mazhab Imam Syafi'i tak sah sembahyang Jumaat melainkan mesti 40 orang. Okey. Jadi kalau kita lihat, ini juga satu perbuatan mungkar dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun kalau kita halusi mazhab-mazhab lain, sebenarnya ia adalah merupakan satu khilaf di kalangan para ulama. Dalam mazhab Imam Syafi'i disyaratkan mesti 40 orang, tapi dalam mazhab imam lain tak disyaratkan sampai 40 orang. Jadi okey, secara asasnya kalau kita nak tegur satu perbuatan, ia adalah kita kena pastikan ia bercanggah dengan syariat ataupun tidak, secara kesepakatan para ulama. Namun apabila berlaku khilaf, maka sebenarnya ia tidaklah dianggap sebagai satu benda yang tepat kalau kita menganggap ia adalah satu perbuatan mungkar. Sebab saya tengok komen kadang orang tegur, ini apa ni dah terikut dengan musuh lah, sampai sembahyang Jumaat pun 30 orang pun boleh, mana sah. Jadi yang menegur pun dia tak tahu bahawa ia adalah masalah khilaf di kalangan para ulama. Apatah lagi kalau ia sudah digazetkan atau dijadikan sebagai pegangan kerajaan. Maka sikap kerajaan pula apabila berlaku khilaf, dia boleh memilih mana-mana pendapat fiqh, walaupun pendapat fiqh itu mungkin bukan daripada mazhab yang dipegang selama ini, itu mazhab Imam Syafi'i, sekiranya ada maslahah. Disebut dalam kaedah tasarruful imami manutun bil maslahah. Sebarang tindak tanduk kerajaan itu adalah berkait dengan maslahah. Maksudnya seseorang pemerintah, dia kena pastikan tindakan-tindakannya membawa kepada kesejahteraan rakyat dan tidak membawa kepada kerosakan. Jadi sekiranya pemerintah memilih satu pendapat, katakan dalam isu COVID, katakanlah, saya tak menghalusi lagi masalah ni, tapi sekadar contoh, katakan Majlis Fatwa Kebangsaan, Majlis Negeri apa semua memutuskan bahawa sembahyang Jumaat hanya perlu 30 orang, maka ia sudah menjadi satu undang-undang. Maka tidak boleh untuk kita menegur dengan dua sebab. Yang pertama, masalah itu sendiri berlaku khilaf. Yang kedua, masalah itu sudah dijadikan sebagai ketetapan kerajaan. Jadi menegur kemungkaran juga perlu kepada ilmu. Yang kadang-kadang hari ini kita menegur satu kemungkaran atas dasar kerana bukan mau menegur kemungkaran kadang-kadang, tapi atas dasar kerana kita memang dengan dia dah tak puas hati. Lalu apa saja benda yang dibuat, ada je peluang kita nak kritik. Jadi ini juga perlu diperbetulkan. Alhamdulillah, selesai kita menceritakan perbahasan berkenaan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan satu lagi masalah, iaitu kebetulan tadi kita dah sebut tentang khilaf para ulama.
Apa yang saya sebutkan ini bukanlah bermaksud untuk kita mengajak masyarakat Malaysia kita untuk bermudah-mudah dalam mazhab. Tidak. Maksudnya kita di Malaysia sudah berpegang dengan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan rata-rata masyarakat kita bermazhab dengan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Maknanya menjadi satu perkara yang tidak betul pula apabila kita pula mengajak orang lain dalam beberapa isu berpegang dengan mazhab selain pada mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dalam keadaan kalau kita berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i dalam masalah itu pun tidak membawa kepada mudarat. Jadi mengapa perlu dipeningkan masyarakat dengan kita mendatangkan masalah-masalah yang pelbagai. Contoh macam tadi ya, saya mengajak jom kita makan sate anjing, jom kita makan katak masak sup, sebab katak masak sup tidak haram dalam mazhab Imam Malik. Contoh, jom kita makan siput babi tidak haram dalam mazhab Imam Malik. Adakah benda ni yang perlu saya wawarkan kepada masyarakat, lalu pening kepada masyarakat? Bukan satu sifat yang baik untuk kita menyebabkan masyarakat berada dalam kepeningan dan teraba-raba begitu. Jadi selagi mana benda itu timsah okey, buaya Ustaz Mudi tulis kalimah buaya. Adalah benda yang ingin beliau sebutkan tu Okey, jadi maknanya kalau kita tengok masalah-masalah khilaf ini, sekiranya masyarakat sudah berpegang dengan satu mazhab dan tidak mahu kepada kemudaratan, maka silakan. Tak perlu untuk orang yang mempelajari ilmu Islam, melihat yang mengetahui mazhab-mazhab yang pelbagai, mendedahkan pula kepada umum perkara tersebut, kerana ia akan menyebabkan keresahan dan mungkin menyebabkan perbalahan yang berpanjangan. Pun begitu, sekiranya masalah dalam mazhab Imam Syafi'i contohnya, sekiranya diamalkan sukar pula pada realiti kita, maka tidak menjadi masalah bagi kerajaan untuk berpindah kepada mazhab lain, bagi memastikan masalah itu tidak menjadi keresahan. Contohnya macam isu zakat lah yang paling jelas. Dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh kita membayar zakat dengan wang. Contoh zakat fitrah tidak boleh dibayar dengan wang, hendaklah dibayar berdasarkan makanan. Orang yang berlembu, contoh dia berlembu bukan untuk tujuan perniagaan, dia berlembu memang dia suka berlembu. Sebab lembu banyak nanti dia nak makan apa semua, dia dah ada binatang peliharaan untuk dia makan. Tapi kalau dia perniagaan, dia termasuk dalam zakat perniagaan. Yang ni dia bela semata-mata untuk untuk dia makan, bukan untuk tujuan perniagaan. Dengan syarat-syarat yang telah disebut oleh para fuqaha dalam mazhab Syafi'i kita. Apabila sebagai contoh seseorang itu setelah ditimbang ataupun diperhatikan berdasarkan mazhab Imam Syafi'i, wajib membayar zakat lembu tadi contohnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i tak sah orang yang memiliki lembu tadi bayar zakat berdasarkan harga lembu yang perlu dikeluarkan sebagai zakat. Dia mesti memberikan lembu yang terbabit. Maknanya kalau contoh dia bela kambing, dia kena bawa kambing. Kambing tu perlu diserahkan kepada pusat zakat Kedah contoh. Saya buat di Kedah, jadi kena telefon dengan lembaga zakat Kedah. Dia kata saya ada zakat nak bagi ni, nak jumpa bila. Dia kata datang ke pejabat, dia pun bawa lah kambing. Adalah seekor dua, bawa ke kambing nak serahkan kepada pusat zakat Kedah. Kelang kabut lah masa tu. Nak letak mana kambing tu. Jadi tak sesuai bagi realiti hari ini. Jadi betul kalau kita tengok hari ini zakat semuanya dibayar menggunakan wang berdasarkan mazhab Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Jadi kalau kita lihat sebenarnya masalah khilaf para ulama ini, selain daripada isunya kita jangan tegur perbuatan mungkar dalam mazhab kita tapi tidak mungkar dalam mazhab lain, kerana dalam menegur kemungkaran perlu kepada ilmu. Yang kedua, bukanlah bermaksud kita ingin bermudah-mudah dalam mazhab, kerana mazhab yang dipegang hari ini kalau sudah okey dan tidak menjadi masalah, tidak perlu untuk kita memeningkan masyarakat dengan mendatangkan pandangan-pandangan yang pelik. Contoh macam tadilah saya kata sebenarnya tak ada masalah makan anjing, sebenarnya tak ada masalah makan siput babi. Tak ke pening masyarakat, sedangkan selama hari ini tak pernah terfikir di kalangan masyarakat kita makan anjing itu dibolehkan, makan siput babi itu dibolehkan. Dalam masa yang sama, kadang-kadang ada masalah fiqh dalam mazhab Imam Syafi'i kita, kebetulan dalam isu tertentu sukar untuk dilaksanakan, maka ketika itu tidak menjadi masalah untuk kerajaan berpindah kepada mazhab lain sekiranya mazhab lain lebih sesuai dengan realiti pada hari ini. Contoh macam isu COVID, katakan saya tak meneliti secara dalam lagi, katakan memang kerajaan telah meletakkan kuasa salat Jumaat cukup dengan 30 orang, tak boleh sampai 40 orang,
Maka ketika itu tidak perlu dijadikan ia sebagai satu isu, kerana ini adalah masalah khilaf di kalangan para ulama. Apatah lagi ini sudah dijadikan sebagai pegangan kerajaan atas dasar maslahah mengelakkan daripada tersebarnya wabak penyakit. Maka tak perlu sebut ini konspirasi lah, ini agenda dajjal lah. Sebenarnya ia adalah satu benda yang sebenarnya simple, tapi kadang-kadang kalau kita terlalu punya pandangan yang negatif, dia akan dipandang sebagai satu pandangan negatif. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Ghumari lagi, okey, Syekh Abdullah Al-Ghumari seterusnya mendatangkan satu masalah, iaitu masalah yang keseterusnya, iaitu melakukan kebaikan kepada orang yang tidak dapat berfikir secara matang. Dia itu kalau ikut bahasa orang Melayu kita lurus bendul, dia seorang yang lurus bendul, buat keputusan selalu tersilap, selalu tak betul. Orang Minang kata nyinyir, buat keputusan pun tak apa nak betul. Jadi antara yang diajar oleh Nabi yang membawa pelakunya kepada syurga Allah Azza wa Jal adalah kita membantu seseorang yang tidak pandai membuat keputusan agar dia membuat keputusan yang tepat. InsyaAllah kita akan bertemu di minggu hadapan. Kita masuk kepada perbahasan yang baru insyaAllah Azza wa Jal. Alhamdulillah, selesai kita dengan perbahasan yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari berkenaan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan insya-Allah moga-moga apa yang telah kita pelajari ini dapat kita amalkan, kerana 40 amalan yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari dalam kitab Tamamul Minnah ini telah dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Satu pun kita lakukan, yang lain kita tak lakukan, contohnya hanya satu sahaja katakan kita lakukan, kita akan diberikan dengan balasan syurga oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga diberkati Allah. Itu saja daripada saya, dan nampaknya seperti tidak ada soalan pada hari ini, dan saya mohon kemaafan tadi tiba-tiba terputus. Kita punya majlis tiba-tiba terputus tadi, dan alhamdulillah dapat diteruskan. Jadi ada dua siri lah, siri yang sebelumnya dan siri yang selepas terputus. Semoga diberkati Allah. Kita bertemu lagi insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang. Kita tangguhkan majlis kita lebih kuranglah sejam 20 minit ni dengan kita sama-sama berselawat ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan selawat al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka az-zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka az-zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka az-zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khairan. Semoga diberkati Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.